Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar, khususnya kepada pelajar baharu ambilan Sarjana Muda semester 2 sesi 2022-2023. Masih belum terlewat untuk saya ucapkan tahniah dan selamat datang kerana menjadi sebahagian daripada keluarga besar Universiti Tun Hussein On Malaysia. Hadirin sekalian, bertemu lagi kita pada slot pagi ini yang diberi nama sebagai slot bersama Provost. Moleklah kiranya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wara Irdina selaku moderator anda untuk slot pada pagi ini. Tujuan slot ini diadakan adalah untuk merungkaikan segala informasi dan perkongsian berkenaan dengan hal ehwal PAGO. Baiklah, sebelum saya menjemput ataupun memperkenalkan panel jemputan istimewa kita pada hari ini, izinkan saya untuk menyentuh serba sedikit berkaitan latar belakang panel jemputan kita pada pagi ini. Untuk pengetahuan para pelajar sekalian, beliau mula bertugas di UTHM pada 1 November tahun 2000, kiranya tahun 2023 sudah 23 tahun beliau berkhidmat di UTHM. Selain itu, beliau juga menggalas tugas hakiki sebagai pensyarah. Bukan itu sahaja, beliau juga pernah memegang jawatan sebagai Ketua Jabatan dan Timbalan Dekan, Penyelidikan, Pembangunan dan Penerbitan dan merupakan Dekan Fakulti Sains dan Teknologi sebelum bertugas sebagai Provost pada 1 Jun tahun 2020. Dengan ini, saya memperkenalkan Yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Muhammad Kamarul Zaki bin Mustafa, Provost UTHM Kampus Cawangan Paguh. Maka, tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Muhammad Kamarul Zaki bin Mustafa bagi menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan. Terima kasih saudari pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada para pelajar mahasiswa yang telah berjaya mendapat tempat menyambung pengajian di peringkat sarjana muda di Universiti Tun Hussein On Malaysia. Jadi pada slot pagi ini saya sebagai Provost ataupun pengarah kampus UTHM Cawangan Paguh akan memberikan sedikit sebanyak ulasan, pandangan berkenaan dengan bukan sahaja berkenaan dengan kampus Cawangan Paguh, tetapi pengalaman dan juga maklumat secara keseluruhan berkenaan UTHM. Sedikit sebanyak berkenaan diri saya yang mungkin ramai para pelajar mahasiswa di sana yang mungkin tertanya-tanya siapakah insan yang berada pada pagi ini, dalam slot pada pagi ini. Sedikit sebanyak saya merupakan seorang warga UTHM yang telah berada di sini hampir selama 23 tahun. Apa yang penting adalah saya nak ceritakan suatu ketika saya pernah berada sebagaimana para pelajar mahasiswa yang di hadapan saya ini. Suatu ketika saya juga pernah mendaftar sebagai mahasiswa universiti. Untuk makluman, saya merupakan graduan daripada Universiti Teknologi Malaysia. Pengalaman saya di dalam sebagai seorang mahasiswa universiti sangat panjang. Mungkin saya boleh kongsikan sedikit kerana pada saya mahasiswa universiti ini mempunyai banyak peranan. Sebagai mahasiswa, banyak pengalaman yang boleh diperolehi semasa berada di sepanjang pengajian.
Suatu ketika semasa saya belajar dulu, saya merupakan daripada keluarga yang susah juga. Ketika itu komputer pun tidak ada. Jadi segala assignment, tugasan-tugasan yang diberikan oleh pensyarah, kita perlu buat menggunakan komputer. Apa yang saya lakukan adalah saya terpaksa menggunakan ruang-ruang masa yang ada di antara kuliah, pergi ke makmal komputer guna sama untuk menaip tugasan-tugasan yang diberikan. Ketika itu saya pun tidak pernah ada pengetahuan asas dalam komputer. Itulah cabaran-cabaran yang saya lalui daripada hari ke hari. Apabila keesokan harinya masuk ke makmal komputer hendak menyambung tugasan, tiba-tiba failnya hilang kerana mempunyai virus. Maklumlah, apabila komputer ini digunakan secara berkongsi beramai-ramai, macam-macam masalah berlaku. Jadi saya terpaksa mengulang menaip daripada masa ke semasa, sehinggalah saya tersedar takkan saya nak jadi macam gini. Kemudian saya belajar secara sendiri. Saya belajar komputer. Saya tengok bagaimana orang pasang komputer, sehinggalah satu hari saya boleh memasang komputer sendiri, hardwarenya dan softwarenya. Dan pada suatu ketika saya telah menjadi peniaga komputer dan mempunyai kedai komputer. Ini ketika zaman saya belajar, ketika saya mahasiswa Universiti UTM. Bayangkan, daripada tidak tahu apa-apa berkenaan dengan komputer, sehinggalah saya boleh berniaga, saya boleh membuka kedai, menjadi seorang usahawan yang menjual komputer. Itulah pengalaman yang saya dapati, saya perolehi semasa zaman belajar. Jadi para pelajar mahasiswa yang saya hormati sekalian, berada di universiti ini bukan hanya sekadar hendak mendapatkan sijil, bukan hanya sekadar hendak mendapatkan akademiknya. Universiti juga adalah tempat untuk kita belajar berkenaan dengan hidup. Universiti juga tempat untuk kita mendapatkan pengalaman yang pelbagai. Banyak ruang dan peluang yang disediakan oleh universiti untuk para pelajar. Mahasiswa mengambil peluang ini untuk memajukan diri sendiri, sama ada dalam bidang-bidang yang diminati, co-curriculum umpamanya, dan juga bidang-bidang usahawanan, dan juga meningkatkan kemahiran insaniah dan juga adab sebagai seorang yang berpelajaran tinggi. Jadi banyak lagi sebenarnya pengalaman saya yang boleh saya kongsikan kepada para pelajar mahasiswa ketika saya berada di universiti dulu. Mungkin situasinya agak berbeza, tetapi apa yang penting daripada pengalaman saya adalah kemahuan dan mentaliti. Itu adalah sangat penting, kerana kalau kita merasakan sesuatu itu sukar, kita akan terus merasa susah. Tetapi kalau kita sentiasa berfikiran positif, kita melihat sesuatu masalah itu ada peluang, maka kita akan cuba usahakan dan insya-Allah kita akan berjaya. Jadi dalam hala tuju universiti yang baru, UTHM berhasrat untuk menjadi sebuah Global Technopreneur University. Sebuah universiti global yang menghasilkan technopreneur. Jadi technopreneur ini merupakan usahawan
teknologi yang menggunakan ilmu yang dipelajari di universiti untuk menjadi seorang usahawan di peringkat dunia. Ketika ini, zaman sekarang bukan suatu yang mustahil. Dengan adanya perkembangan teknologi semasa, khususnya dalam teknologi maklumat, untuk menjadi usahawan terkenal dunia bukan suatu yang masalah. Dalam teknologi yang ada sekarang, dalam masa 1 minit, tak sampai 1 minit pun, kita boleh berkomunikasi dengan masyarakat dan juga sahabat-sahabat kita di luar negara. Daripada sekarang ini, UTHM menjadi Premier Technical University, dengan adanya Johor Business School, tertubuhnya Johor Business School bagi melatih entrepreneur, technopreneur, dan kita akan bergerak ke arah Digital TVET Transformation pada 2025 insyaAllah, di mana ketika ini banyak proses-prosesnya akan digitalkan, dan kita nak meningkatkan kebolehpasaran graduan kita sehingga 90% dan ke atas. Dan akhirnya pada 2030 kita nak menuju ke arah Global Technopreneur University dengan kebolehpasaran graduan 100%. Mengapa technopreneur? Kerana kita melihat bahawa pada masa akan datang kita tidak boleh mengharapkan peluang-peluang pekerjaan terhidang di hadapan kita. Sebaliknya, para pelajar mahasiswa lah yang menghasilkan pekerjaan. You are to be job creator, bukan job seeker. Sebab itu, dalam proses pembelajaran di universiti ini, ambillah peluang-peluang yang ada untuk digunakan sebagai persediaan pada masa hadapan. Pengalaman yang saya ceritakan tadi, daripada saya menghadapi masalah untuk menggunakan komputer, sehinggalah saya boleh menjadi usahawan ataupun menjual komputer, boleh digunakan sebagai satu panduan bagaimana kita tidak meneroka ataupun menceburi ilmu-ilmu yang baru ketika kita berada di dalam kampus. Peluang berada di universiti ini bukan hanya datang sekali. Jadi gunakanlah masa yang ada di sepanjang pengajian untuk kita meningkatkan ilmu dan juga kemahiran-kemahiran untuk kita gunakan pada masa hadapan selepas kita melangkah keluar daripada universiti. Sebagaimana yang saya katakan, dalam proses membentuk mahasiswa universiti ada nilai-nilai bersama yang kita pegang supaya para pelajar mahasiswa graduan yang keluar daripada Universiti Tun Hussein On Malaysia ini merupakan graduan yang mempunyai nilai yang baik. Kita bukan saja hendak menghasilkan graduan yang mempunyai keputusan yang cemerlang dalam akademiknya, tetapi kita juga nak memastikan para pelajar mahasiswa yang keluar daripada UTHM mempunyai akhlak yang baik. Nilai yang pertama yang kita tekankan di kalangan staf dan juga para pelajar adalah amanah. Yang kedua, profesional, dan yang ketiga, inovatif. Jadi ketiga-tiga nilai bersama ini akan kita pegang dan akan kita pupuk di kalangan para pelajar mahasiswa bagi memastikan hala tuju yang ingin kita capai boleh dilaksanakan dalam tempoh yang ditetapkan, dan yang paling penting, kualiti graduan yang dihasilkan adalah graduan yang menjadi rebutan industri ataupun agensi ataupun masyarakat di luar sana.
sedikit sebanyak berkenaan dengan sejarah Universiti Tun Hussein On Malaysia ataupun Universiti Terhebat Malaysia, UTHM. Jadi ini saya ceritakan sebab saya setelah berada di sini hampir 23 tahun. Mungkin ada juga ibu bapa ataupun masyarakat yang belum berapa mengenali UTHM. Ada juga yang menyangkakan UTHM ini merupakan sebuah universiti swasta. Ada juga yang menyangkakan UTHM ni ada kaitan dengan Hospital Mata Tun Hussein. Jadi sebenarnya UTHM ini sebuah universiti awam di Malaysia yang bermula pada tahun 1993 sebagai pusat latihan staf politeknik untuk menghasilkan pensyarah-pensyarah politeknik. Kemudian dinaik taraf sebagai Institut Teknologi Tun Hussein On pada 1996, dan apabila pelajar semakin meningkat, mahasiswanya semakin ramai, dinaikkan taraf kepada Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein On ataupun KUITO pada tahun 2000. Dan pada tahun 2006, sekali lagi daripada Kolej Universiti telah dinaik taraf kepada Universiti penuh, Universiti Tun Hussein On Malaysia, iaitu universiti yang pertama, universiti awam yang pertama di Malaysia yang menggunakan nama bekas Perdana Menteri Malaysia. Ketika ini, UTHM mempunyai hampir 20,000 orang pelajar dan alumni seramai hampir 52,000 orang. Dan yang terbaru pada tahun 2017, UTHM yang berada di Parit Raja Batu Pahat ini telah membuka kampus cawangannya di Hub Pendidikan Tinggi Paguh di Muar. Dan insya-Allah dalam tahun-tahun mendatang akan ada satu lagi kampus yang akan dibuka di Tanjung Labuh, Batu Pahat. Para pelajar, mahasiswa yang saya kasihi sekalian, apa yang penting dalam kita mengharungi hidup ini adalah kita kena sentiasa berfikiran positif, kerana seluruh aura positif itu akan membentuk gerak kerja kita. Kadang-kala kita merasakan hidup ini terlalu sukar. Kursus-kursus ataupun subjek-subjek yang kita pelajari itu adalah terlalu sukar. Tetapi percayalah, sekiranya kita terus berusaha, akhirnya selangkah demi selangkah kita akan mencapai kejayaan. Kalau dilihat, bidang saya sebenarnya bidang fizik. Saya merupakan seorang pensyarah fizik di Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi. Kalau bercakap dengan subjek fizik ni, memang tak ramai yang suka. Memang ramai yang mengatakan ini sukar. Bukan pelajar-pelajar saja ataupun mahasiswa saja yang mengatakan sukar. Saya pun dulu mengatakan itu merupakan killer subjek. Subjek yang sangat sukar. Tetapi bagaimana saya boleh berada di sini? Sehinggalah saya boleh mencapai ijazah Doktor Falsafah dalam fizik. Jadi sebenarnya graduan dan mahasiswa sekalian, satu perkara yang perlu kita tanam dalam diri adalah sesuatu yang kita belum belajar itu memang kita rasakan susah. Tetapi apabila kita dah melaluinya, kita teruskan berusaha, insya-Allah kita akan terus berjaya. Umpama kata-kata ini usah direnung, letihnya berusaha, tapi renunglah manisnya kejayaan. Kalau kita hari-hari asyik mengeluh, susah, mengeluh, malas,
tidak suka dan sebagainya, maka kita akan sentiasa merasa sukar dan tidak akan bergerak ke hadapan. Tetapi apabila kita renungkan manisnya kejayaan suatu hari nanti, apabila berada di Dewan Convocation, apatah lagi kita menerima anugerah-anugerah tertentu, maka kita akan cuba sedaya upaya kita, cuba sehabis baik untuk mencapai ataupun berusaha mencapai matlamat ataupun tujuan tersebut. Satu lagi kata-kata yang boleh kita gunakan adalah jangan menyerah selama masih ada sesuatu yang boleh kita lakukan. Kita hanya benar-benar kalah jika kita berhenti berusaha. Kata-kata ini boleh digunakan sebagai azimat, sebagai panduan para pelajar, mahasiswa. Kalau boleh lekatkanlah dekat dinding bilik. Supaya kalau kita berasa down, kalau kita merasa stres, kalau kita rasa mood kita tak baik ataupun kita berasa malas, kita boleh baca. Jangan menyerah selama masih ada sesuatu yang boleh kita lakukan. Kita hanya benar-benar kalah jika kita berhenti berusaha. Carilah ruang, peluang untuk kita berbincang. Ramai pensyarah-pensyarah yang boleh kita ajak bersama-sama berbincang. Para pelajar mahasiswa juga akan mempunyai penasihat akademik untuk berbincang masalah-masalah yang pelbagai yang dihadapi dan sebagainya. Gunakan ruang-ruang yang ada. Tetapi kalau kita berhenti berusaha, kita hanya duduk saja, maka kita akan kalah selama-lamanya. Antara ciri-ciri mahasiswa yang saya rasakan perlu ada di kalangan para pelajar sekalian adalah yang pertama ada the right mindset. So tanamkan mindset kita. Kita kena percaya bahawa ketika ini para pelajar mahasiswa di hadapan saya merupakan pelajar universiti. Merupakan mahasiswa universiti yang berada di Menara Gading. Walaupun sebenarnya sekarang ini mungkin para pelajar berada di rumah. Tetapi para pelajar telah mendaftar dan mendapat tawaran di UTHM. Mengapa tawaran tersebut diperolehi? Kerana para pelajar di hadapan saya dan juga mahasiswa ini mempunyai bakat ataupun talent yang tertentu. Sudah pastinya melepasi syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk menjadi mahasiswa UTHM. Oleh yang demikian, tanamkanlah iltizam untuk terus berusaha untuk mencapai kejayaan dan membawa nama keluarga di Menara Gading. Yang kedua, para pelajar mahasiswa perlulah mempunyai mentaliti yang kuat. A strong mentality. Dalam menghadapi situasi-situasi VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity ketika ini, dalam dunia yang sentiasa berubah-ubah, dalam membuat keputusan yang sentiasa berubah-ubah, kita sentiasa perlu mempunyai mental yang kuat untuk menghadapi situasi-situasi ini. Suatu ketika kita tak pernah dengar kes COVID, pandemik COVID seluruh dunia, tetapi apabila dianya berlaku, kita perlu berubah. Cara kehidupan kita berubah, cara pembelajaran kita berubah, cara pemikiran juga kita berubah. Bagaimana untuk kita menghadapi cabaran-cabaran yang tidak pernah disangka ini. Begitu juga dengan anjakan-anjakan teknologi yang berlaku ketika ini. Banyak perubahan-perubahan teknologi
yang kadang-kala selain daripada boleh membantu, dia juga boleh memusnahkan kita. Jadi dengan mempunyai strong mentality yang kuat untuk terus belajar dan melihat perkara-perkara yang positif, mahasiswa akhirnya akan boleh berjaya dan menamatkan pengajian. Yang ketiga, motivasi. Ini sangat penting kerana dalam proses pembelajaran selama beberapa tahun ini, para pelajar mahasiswa perlu terus bermotivasi untuk meneruskan pengajian. Percayalah, dalam mengharungi tempoh pengajian ini banyak halangan, dugaan, cabaran yang akan ditempuhi. Seseorang itu tidak akan berjaya sekiranya mereka belum pernah mengalami kegagalan. Kejayaan itu akan lebih manis sekiranya segala cabaran dan dugaan itu berjaya ditempuhi. Para pelajar, mahasiswa perlulah mendapatkan pengalaman yang terbaik sepanjang berada di universiti. Ketika saya menjadi mahasiswa dahulu, saya sangat kurang bercuti untuk balik kampung. Sebaliknya, saya ambil peluang cuti itu untuk berada di kampus untuk menimba pengalaman-pengalaman bertugas sebagai ahli-ahli jawatankuasa dan sebagainya. Begitu juga dengan menjalankan program-program yang melibatkan universiti. Pengalaman-pengalaman ini tidak akan kita dapati selepas kita keluar daripada universiti. Dan yang keduanya adalah motivasi untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Usahalah sebaik mungkin, usahalah dengan yang terbaik untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang dan mendapatkan highest education ever. Sekarang ini mahasiswa, pelajar-pelajar yang di depan saya akan menyambung pengajian di peringkat sarjana muda. Mungkin sekiranya ada peluang, teruskanlah pembelajaran di peringkat sarjana dan juga PhD di UTHM. Kerana apa? Itulah peluang yang ada dalam hidup untuk kita terus mendapat pendidikan tertinggi untuk kita gunakan dalam kehidupan. Saya percaya pendidikan ini bukan hanya untuk pekerjaan dan mencari pendapatan yang tinggi sahaja, tetapi ianya lebih kepada digunakan dalam kehidupan kita, membuat keputusan, menghadapi cabaran dan sebagainya. Dan yang keempat adalah values, nilai. Nilai-nilai ini akan dipelajari dan akan dipelajari di universiti. Seperti pengurusan masa, karakter sebagai mahasiswa. Mahasiswa perlu tunjukkan bahawa sebagai seorang mahasiswa, kita berbeza dengan orang-orang di luar sana. Kita mempunyai taraf pendidikan yang lebih tinggi. Kita merupakan warga universiti. Kita berada di Menara Gading. Jadi sudah pastilah kita perlu tunjukkan nilai-nilai, adab, akhlak dan juga karakter yang baik di kalangan masyarakat di luar sana. Dan di dalam misi UTHM ada elemen paradigma tauhid yang dinyatakan di situ, di mana elemen-elemen inilah yang sangat penting untuk kita semai supaya dalam kita menjadi seorang mahasiswa yang berjaya, paradigma tauhid ini kita tidak boleh tidak tinggalkan. Paradigma tauhid ni agak luas. Selain daripada adab, akhlak, amanah dan lain-lain, kita perlu amalkan di dalam kehidupan kita.
Sebagaimana kalau kita lihat seorang bilioner barat, Warren Buffett, apa yang dinyatakan adalah look at three things in person: intelligence, energy and integrity. If they don't have the last one, don't ever bother the first two. Maksudnya apa? Integrity itu sangat penting. Sebab itu integriti ini juga merupakan elemen paradigma tauhid yang perlu ditanam, yang perlu disemai dalam diri mahasiswa. Untuk makluman para pelajar mahasiswa sekalian, bagaimana yang saya katakan pada 2017, UTHM telah membuka satu cawangan di Pagoh, di dalam daerah Muar, yang mana sedikit sebanyak kalau boleh saya nyatakan maklumat berkenaan dengan kampus cawangan Pagoh, dia tidak jauh berada daripada bandar Diraja Muar, kira-kira 20 minit perjalanan. Dan dalam kampus cawangan Pagoh, pembangunan yang telah dibangunkan adalah hampir 70 ekar keluasannya. Dan di kampus cawangan Pagoh juga terdiri daripada 3 PTJ ataupun 2 fakulti dan 1 pusat pengajian, iaitu Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi, dan juga Pusat Pengajian Diploma. Dan fasiliti-fasiliti yang ada di kampus Pagoh adalah yang terkini, iaitu kita mempunyai sebanyak 155 buah ma'amal PMP dengan yang boleh digunakan oleh para pelajar sekalian. Dan ketika ini kita mempunyai hampir seramai 5,000 pelajar di kampus cawangan Pagoh. Untuk makluman para pelajar mahasiswa yang saya kasihi, di kampus Pagoh kita mempunyai pengurusan yang diketuai oleh saya sendiri sebagai provos, dekan-dekan fakulti dan juga pejabat pentadbiran. Okey. Yang mana jabat pentadbiran ini akan membantu segala urusan-urusan pelajar berkenaan dengan hal ehwal pelajarnya, berkenaan dengan psikologi, berkenaan dengan sukan dan sebagainya. Jadi semua fasiliti dan juga pegawai-pegawai yang terlibat sentiasa ada untuk membantu para pelajar mahasiswa sekalian. Okey, jadi untuk para pelajar yang mendaftar di kampus cawangan Pagoh, mungkin ada sebahagiannya yang menyambung pengajian di Fakulti Sains, yang mana dekannya adalah Profesor Madya Dr. Muhammad Zaki Noh. Manakala para pelajar yang menyambung pengajian di Fakulti Teknologi Kejuruteraan, dekannya adalah Profesor Madya Dr. Jumadi Abdul Syukur. Jadi para pelajar mahasiswa kenalah kenal dekan-dekan ni, kerana dialah yang akan membimbing sebagai ketua di fakulti. Untuk makluman para pelajar, mahasiswa dan juga masyarakat di luar sana, bahawa di kampus cawangan Pagoh kita mempunyai 18 program akademik di peringkat sarjana muda. Selain daripada program diploma dan juga peringkat postgraduate. Ini adalah antara fasiliti-fasiliti yang ada di kampus Pagoh, iaitu teaching factory yang khusus untuk perabot, yang mana satu-satunya universiti yang mempunyai teaching factory. Biasanya universiti dia ada teaching hospital, tapi UTHM sebagai sebuah universiti teknikal, dia mempunyai teaching factory. Ini adalah antara elemen-elemen yang boleh membantu
meningkatkan keusahawanan pelajar, di mana selain daripada mempunyai bengkel otomotif, kita juga buka bengkel ini kepada orang ramai untuk membaiki kenderaan dan membuat servis. Fasiliti-fasiliti lain adalah Kolej Kediaman Paguh, di mana semua mahasiswa UTHM yang berada di kampus Paguh boleh berada di Kolej Kediaman sehinggalah tamat pengajian. Selain daripada fasiliti Kolej Kediaman, ada juga disediakan pusat kesihatan universiti yang boleh digunakan oleh pelajar semua ketika sekiranya memerlukan rawatan. Dan untuk menghubungkan di antara Kolej Kediaman dan kampus, sebenarnya tidak berapa jauh, just opposite the road, menyeberang jalan, kita juga menyediakan jejantas bagi memastikan keselamatan pelajar. Saya harap semua mahasiswa menggunakan kemudahan jejantas yang telah disediakan ini dan tidak menyeberangi jalan dua laluan itu, yang mana sekarang ini banyak kemalangan-kemalangan yang telah berlaku. Ini antara pasukan-pasukan UTHM yang telah terlibat dalam pelbagai pertandingan sukan sepanjang berada di UTHM. Berkenaan dengan hak pendidikan tinggi Paguh, hak pendidikan tinggi Paguh ini selain daripada mempunyai UTHM, kita ada juga Universiti Islam Antarabangsa, Universiti Teknologi Malaysia dan juga Politeknik Tun Said Nasir dalam satu kawasan. Jadi ini satu yang unik kerana hanya di hak pendidikan tinggi Paguh saja ada beberapa universiti institusi di dalam satu kawasan. Dan para pelajar di hak pendidikan tinggi Paguh, dia boleh menggunakan fasiliti guna sama. Jadi semua para pelajar UTHM, UTM, UIA dan juga Politeknik, mereka boleh menjalankan aktiviti bersama di dalam satu shared facility, iaitu fasiliti guna sama yang mempunyai kemudahan-kemudahan auditorium, kemudahan-kemudahan stadium, sukan dan sebagainya. Ini suatu yang unik kerana para pelajar boleh berkomunikasi, mempunyai sahabat-sahabat daripada mahasiswa di universiti yang lain. Ini adalah sedikit maklumat berkenaan dengan bilangan pelajar untuk institusi yang berada di hak pendidikan tinggi Paguh, dan ketika ini pelajar keseluruhannya adalah seramai 8,000 orang dan staf hampir 1,000. Dan apabila bercakap pasal MUA, banyaklah soalan-soalan yang saya terima berkenaan dengan tempat-tempat menarik, berkenaan dengan apa makanan yang ada, kawasan rekreasi dan riadah yang ada. Dan insya-Allah para pelajar mahasiswa yang berada di kampus Paguh, kita akan lakukan aktiviti-aktiviti, kita akan berikan maklumat daripada masa ke semasa, dan sekiranya para pelajar berpeluang untuk bersama-sama dengan komuniti, silalah untuk terlibat dalam pelbagai program yang disediakan. Jadi selain daripada itu, boleh para pelajar, mahasiswa dan juga orang ramai di luar sana boleh mengunjungi laman-laman media sosial yang disediakan untuk kita mendapatkan maklumat-maklumat yang terkini berkenaan dengan UTHM Kampus Cawangan Paguh. Jadi saya rasa itu saja sedikit maklumat dan juga perkongsian daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada panel jemputan kita, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Kamarul Zaki bin Mustafa di atas perkongsian sebentar tadi. Seterusnya, kita pergi ke sesi soal jawab.
Para pelajar yang ingin mengutarakan soalan, bolehlah mengajukan soalan anda di ruangan komen yang telah disediakan. Okey, baiklah. Nampaknya kita ada soalan yang pertama daripada saudara Nuriman Rizwan. Saudara Nuriman Rizwan ini bertanyakan, bagaimanakah GTU 2000 tahun 2030 merangkumi aspek kelestarian dan impak sosial dalam inisiatif keusahawanan yang digalakkan di UiTHM? Jadinya saya serahkan kepada Prof untuk menjawab soalan daripada saudara Nuriman Rizwan. Wah, soalan yang mencabar. Bagaimana GTU 2030 merangkumi aspek kelestarian dan impak sosial dalam inisiatif keusahawanan yang digalakkan? Maknanya dalam setiap inisiatif keusahawanan tu kita nak kena kaitkan dengan aspek kelestarian dan juga impak sosial. Jadi untuk makluman para pelajar mahasiswa, sebenarnya kalau kita lihat bidang tujah UiTHM ini adalah Sustainable Technology and Transportation. Apabila kita bercakap berkenaan dengan sustainable technology, maka kita kaitkan dengan teknologi lestari. Jadi itu merupakan aspek ataupun penekanan utama kerana dia merupakan bidang tujah universiti. Jadi saya rasa dalam aspek-aspek keusahawanan, dalam modul-modul yang keusahawanan yang telah disediakan, dia sudah pastinya mengambil kira berkenaan dengan bidang tujah universiti yang memastikan kelestarian teknologi di dalam apa juga aktiviti yang dilakukan. Untuk makluman para pelajar mahasiswa juga, sebenarnya kita juga melihat aspek kelestarian ini sebagai satu aspek yang sangat penting kerana elemen-elemen ini akan memastikan kesinambungan apa juga hala tuju yang telah kita tetapkan. Jadi jangan risau, dalam modul-modul yang disediakan sudah pasti akan memastikan aspek kelestarian di dalam bidang ataupun aktiviti yang dilakukan. Okay, baik, terima kasih Prof di atas jawapan sebentar tadi. Okey, soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua daripada saudari Nur Syafiqah Husna. Nur Syafiqah Husna bertanya, apakah prosedur untuk membuat kebajikan di kawasan Pagoh? Jadi Prof, boleh jelaskan? Okey, sebenarnya nak buat kebajikan ni tak ada prosedur. Kebajikan ni boleh dibuat pada setiap masa. Cumanya dalam program-program kita banyak juga sangat aktif sebenarnya terlibat dalam program-program bersama komuniti. Dan juga UiTHM mempunyai sukarelawan yang mana dia boleh terlibat dalam aktiviti-aktiviti kebajikan. Selain daripada itu, UiTHM sekarang kita mempunyai yayasan UiTHM yang khusus yang khusus ditubuhkan untuk membantu masyarakat-masyarakat, sama ada staf pelajar ataupun masyarakat komuniti di luar sana, untuk membantu dari segi kebajikan. Sekiranya bercakap berkenaan dengan khusus di Pagoh, kita sebenarnya tidak ada masalah kerana program-program dan aktiviti yang dah dilaksanakan itu kita selalu berbincang dengan ketua-ketua masyarakat yang ada di Pagoh. Begitu juga kita boleh gerakkan program-program kebajikan ini bersama-sama dengan institusi yang lain sekiranya diperlukan. Sebagai contoh, pada tahun lepas ketika banjir,
kita gerakkan pasukan-pasukan sukarelawan pasca banjir yang melibatkan semua IPT di Paguh di bawah penyelarasan KPT. Jadi sekiranya para pelajar atau mahasiswa berhasrat untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti kebajikan, bolehlah berjumpa dengan pegawai HEP di Pejabat Pentadbiran UTHM. Okey, baiklah. Terima kasih Prof. Diharapkan saudari Syafiqah Husna tadi dapat dengar dengan jelaslah penerangan daripada Prof kita. Okey, untuk soalan yang ketiga daripada saudara Luqman Haris bin Hilman. Saudara Luqman ni bertanya, apa sahaja cabaran yang dihadapi oleh UTHM dalam menjalankan GTU 2030 dan bagaimana mereka merancang untuk mengatasinya? Silakan Prof. Okey, sudah pastinya lah dalam setiap rancangan jangka panjang yang kita buat akan ada cabaran. Sesuatu yang baru yang kita nak lakukan, banyak cabaran-cabaran yang akan kita hadapi. Dan ketika ini kalau kita lihat universiti ataupun UTHM sedang memperkasakan pelajar. Jadi para pelajar ini mereka terlibat, sama-sama terlibat dalam membuat keputusan di peringkat universiti melalui MPP. Jadi perkara ini akan terus diperkasakan dan sekarang ni kalau kita lihat para pelajar sudah boleh membuka perniagaan, boleh terlibat dalam aktiviti-aktiviti di universiti dan insyaAllah dengan hasrat YBM KPT untuk terus memperkasakan pelajar, UTHM sedang menyediakan polisi-polisi yang berkaitan supaya para pelajar boleh terus diperkasa di dalam kampus. Okay, baiklah, terima kasih Prof. Nampaknya itu sahaja soalan daripada para pelajar. Terima kasih kepada para pelajar yang sudi bertanya kepada Prof kita pada hari ini. Okay, nampaknya kita sudah pun sampai ke penghujung slot ini. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Muhammad Kamaruzaki bin Mustafa di atas kesudian beliau untuk meluangkan masa sekaligus menyampaikan perkongsian input-input yang cukup berguna buat para pelajar untuk mengetahui berkaitan hal ehwal Paguh. Diingatkan kepada para pelajar untuk scan QR Code kehadiran yang bakal dipaparkan pada akhir slot ini. Jangan lupa juga untuk kongsikan pengalaman anda sepanjang menjalani Minggu Haluan Siswa dengan tag kami di laman rasmi Instagram MSS UTHM dan seterusnya jangan lupa juga untuk meletakkan caption #MSS UTHM, #Kami Hussein, #UTHM 30 years di posting anda. Saya akhiri slot ini dengan lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.